Kalau cakap ikan burau tu memang tidak ada tanding dia. Dia punya harga tu kalau yang liar punya tu 1,000 ke atas lah, 800 paling kurang. Ketebalan cengkerang ni kita ikut standard lah, 3 lapis lah. So memang tahan selamat. Saya terangkan macam mana nak buat, saya tunjukkan gambar, saya nak macam ini. Dispatch Rider British World War II, sebiji. Nasib lah kalau dapat, mungkin dalam 1 tahun kalau dapatlah 2-3 ekor lah. Dia jarang lah, susah mau cari dia, susah mau dapat dia. Masak ikan burau tu jangan campur dengan rempah-rempah lain dia, nanti dia punya rasa hilang, dia punya isi tu manis. Tiada tandingan dari ikan lain pun. Bandar Kapit, pusat bandar wilayah pedalaman yang dahulunya dikenali sebagai bahagian ke-7 di Sarawak, terletak di bahagian selatan tebing Sungai Rajang. Cukup terkenal dengan kemesraan dan keramahan penduduknya, ia juga mempunyai pelbagai khazanah istimewa yang tersembunyi. Merungkai potensi sejenis hidupan sungai yang cukup bernilai. Menelusuri jauh ke hulu Sungai Baleh Kapit demi ekspedisi mencari khazanah yang diberi julukan Emas Borneo. Ikan empurau atau nama saintifiknya Tortamboides daripada spesies keluarga ikan kelah ialah ikan air tawar yang sangat eksotik dan antara yang termahal di Malaysia. Ikan empurau dikategorikan sebagai spesies asli di Asia Tenggara. Digelar Raja Sungai, ikan empurau dikatakan paling sukar diperoleh kerana ia hanya hidup di habitat semula jadi, iaitu di hulu sungai yang berarus deras, jernih dan berbatu. Sungguh pun banyak membiak di kawasan Baleh dan Kapit. Bukan semua nelayan dapat menangkapnya kerana ikan empurau jenis liar. Menurut rekod, berat ikan empurau liar yang pernah ditangkap boleh mencecah 20 hingga 40 kilogram. Ikan ini juga mempunyai jangka hayat yang panjang, sekitar 40 tahun. Ikan burau tu yang terdapat di Sarawak ni, ya ikan yang paling nombor 1 lah, yang nyaman, yang besar sekali di Sarawak inilah. Kalau cakap ikan burau tu memang tak ada lawan dia. Kalau ikan burau tu memang tidak ada tanding dia. Memang ikan burau lah nombor 1 di Sarawak ini, yang jarang dapat lah. Nasib lah kalau dapat itu. Mungkin dalam 1 tahun tu kalau dapatlah 2-3 ekor lah. Tapi dia jarang lah, susah mau cari dia, susah mau dapat dia. Memang kuat itu, ikan yang paling kuat itu ikan burau. Kena dia kuat berjalan, kuat laju dia. Itu pakai pancing lah, atau pakai jala, atau pakai pukat, baru dia dapat. Nasib lah kalau dapat dia. Itu memang tidak selalu ada lah. Kampung Tai, Serian. Di sinilah letaknya pusat penternakan dan pembenihan ikan empurau yang sudah lama bertapak sejak 2007, antara 4 buah pusat yang wujud di Sarawak. Dimiliki sepenuhnya oleh syarikat Puri Agro Johan, penternakan ikan empurau ini pada mulanya hanyalah sebagai hobi dan pelan persaraan buat pasangan Puri Johan dan suami Chua Eng Chai. Kini setelah 15 tahun menempuhi kegagalan dan kejayaan sepanjang menternak ikan empurau ini, legasinya kini diteruskan pula oleh anak sulung mereka, Chua Hua Beng, 34 tahun. Bermula dengan 500 ekor anak benih ikan, kini mereka sudah memiliki hampir 5,000 ikan empurau pelbagai saiz dan berat. Hakikatnya, ikan empurau cukup sensitif dengan keadaan air dan memerlukan penjagaan yang sangat teliti.
with good papilla. Okay, the face one is a female bang. Yeah, it's a female. So the stomach is soft and it's ready. Induk jantan dan induk betina 150 hingga 200 ekor yang aktif kita pakai untuk pembenihan. Induk yang dengan kita ni sudah mencapai lebih daripada 15 tahun. Ikan purau ni dia slow growing fish. Dia membesar dengan agak lambat. Jadi ia mengambil masa yang lebih lama untuk besar menjadi let's say first stable size 1.5 kilo, mengambil masa lebih kurang 3 tahun. Jadi risiko dia memang sebab masa pembesaran dia lama lah. Panjang masa itu kita perlu sentiasa memastikan kondisi air tempat penternakan kita optimum lah untuk mereka terus hidup. Hampir setiap 2 minggu, Chua bersama keluarganya akan menjalankan proses pembiakan aruhan dengan memilih induk-induk ikan empurau yang berpotensi menghasilkan benih ikan yang elok. Pembiakan atau pembenihan secara aruhan ialah proses membanyakkan benih. Dengan kaedah yang betul, proses ini akan memberikan kejayaan dalam meningkatkan hasil dan secara tidak langsung dapat mengurangkan kos pembelian anak benih. Berbanding ikan empurau dari habitat liar, teknik ini mampu meningkatkan kadar hidup anak ikan dan mempercepatkan pengeluaran benih ikan secara besar-besaran. Menurut Chua, setelah melalui pelbagai episod kegagalan, teknologi pembiakan aruhan yang dikongsikan oleh Jabatan Pertanian Sarawak ini akhirnya beroleh hasil menerusi ribuan siri kejayaan penghasilan anak benih ikan. Terdapat pelbagai jugalah cabaran dalam membiak ikan ataupun menghasilkan benih ikan empurau ni. Salah satunya adalah pemilihan induk betina yang matang dan juga untuk mendapat induk jantan yang mempunyai kualiti sperma ataupun milk yang bagus. Kita perlu mengawal pemakanan dan menjaga pemakanan dia orang supaya dia orang dapat menghasilkan telur dan telur ikan dan milk yang berkualiti. Penjagaan kualiti air lah, terutamanya air untuk induk-induk di mana induk-induk hidup, dan juga kualiti air semasa kita menetas telur ikan empurau itu. Rumah Panjang Ensong terletak di Sungai Kain, Baleh Kapit, kira-kira 30 minit dari sungai utama, Sungai Baleh. Rumah panjang ini didiami oleh 20 buah keluarga dengan lebih 200 penghuni. Kini, generasi muda sudah berhijrah mencari rezeki di kota dan hanya singgah pulang untuk cuti perayaan. Kelihatan warga emas yang masih setia mendiami teratak yang sudah wujud sejak 7 keturunan lalu. Setiap rumah panjang mempunyai keunikannya tersendiri. Penduduk didedahkan dengan ilmu seni kraftangan yang berbeza, diturunkan dari nenek moyang mereka. Latit Anak Sigih bersama abangnya Ensong Anak Sigih, Ketua Rumah Panjang Ensong, antara warga setempat yang masih menghuni di sini. Seperti pekerjaan generasi sebelumnya, mereka masih mengamalkan aktiviti bercucuk tanam dan menangkap hasil sungai. Habitat asli ikan empurau di Rumah Panjang ini sememangnya bagaikan suatu rahmat buat penduduk yang tinggal di sepanjang Sungai Kain ini. Kalau dapat memang jual. Itu saja yang senang dapat duit tu. Kerana dia punya harga tu, kalau yang liar punya tu memang 1,000 ke atas lah, 800 paling kurang. Tapi dia ikut jenis empurau lah. Kalau empurau hitam punya tu tidak ada harga. Dia punya kulit keras. Kalau merah tu ada kurang sikit. Empurau putih yang nombor 1 tu. Kalau ada empurau putih memang dia punya harga 1,000 dia punya harga.
Dari 1,000 ke atas lah dia punya harga 1 kilo. Kalau orang cakap empurau, memang empurau lah. Tapi dia jenis yang hitam punya tu tidak ada harga punya. Tidak nyaman. Dia punya kulit keras. Dia punya isi keras. Kalau empurau putih tu dia punya isi pelembut. Dia punya rasa pun nyaman dari lain-lain. Tidak jauh bezanya cara penternakan ikan empurau jika dibandingkan dengan penternakan ikan air tawar yang lain. Sebagai anak angkat di bawah bimbingan dan pemantauan Jabatan Pertanian Sarawak, Chua diajar teknik dan kemahiran penternakan, juga pembiakan ikan empurau. Pemakanan ikan empurau amat penting bagi memastikan kualitinya terjamin dari awal lagi. Kita akan tunggu lebih kurang 10 hari ataupun 2 minggu. Ikan tu yang baru menetas tu sudah dapat berenang. Baru kita akan bagi dia makan sejenis udang laut yang kecil. Nama dia brine shrimp untuk 2-3 minggu lah. Lepas tu baru kita akan beralih memberi dia makan pellet yang halus. Bagi penjagaan benih ikan empurau adalah penting bagi memastikan kualiti dan pH air berada dalam keadaan yang optimum. Sumber air kolam di sini disalurkan dari punca air Gunung Sadong yang terletak di belakang kolam penternakan. Kebiasaannya, benih anak ikan ini dibeli oleh penternak ikan lain dan juga untuk dilepaskan ke dalam ekosistem sungai melalui sistem tagang. Permintaan benih anak ikan empurau ni memang menggalakkan di Sarawak juga dan di bahagian-bahagian lain di Malaysia. Kita akan nurse benih-benih ikan empurau ni selama 2 hingga 3 bulan sehingga ia mencapai saiz 1 ataupun 2 inci. Dan saiz 1-2 inci adalah saiz yang pertama yang boleh dijual lah ke pasaran kepada mana-mana yang berminat untuk menternak atau menceburi dalam industri menternak ikan empurau ini. Inisiatif penduduk Rumah Panjang Ensong untuk mewujudkan kolam ikan empurau yang ditempatkan di lokasi berhampiran alam semula jadi. Kolam penternakan ikan empurau ini memperoleh dana daripada Koperasi Semut Berhad yang ahlinya sendiri terdiri daripada penduduk Rumah Panjang ini sebagai salah satu inisiatif bagi menjana sumber pendapatan mereka. Dengan bantuan anak benih ikan yang diperolehi sejak tahun 2010, Latif turut mengikuti kursus menternak ikan dalam usaha menjayakan projek yang mampu membantu penduduk. Dengan bantuan abang dan kakak iparnya, Latif sentiasa memastikan kolam penternakan ikan empurau mereka sentiasa terurus dan mampu menarik perhatian penggemar ikan empurau. Saya buat kolam ini, saya buat dam lah. Tiga sungai sini lah. Tiga sungai itu. Saya buat dam tu masuk pergi kolam ini lah. Tapi kolam ini memang ada air punya. Tapi saya supaya dia jernih, supaya dia kuat itu air masuk sana. Paling susah itu sini masalah dia jaga ikan itu. Binatang mau makan itu, burung mau makan itu macam biawak, binatang buas tu banyak yang mau masuk sini kalau tidak ada orang jaga tu. Itulah susah jaga ikan empurau ini. Semua barang mau makan dia tu. Terpaksa kita jaga dia lah sepenuh masa tu. Dalam Koperasi Semut ini cuma 2 ini kolam sajalah. Yang lain tu belum jadilah. Sebelah sana pun ada 4 sini tapi bocor. Yang tinggal sini sajalah 2 kolam ni. Cuma kolam ini cuma 1,000 lebih lah tapi masih kecil-kecil lagi lah. Yang sebelah atas itu yang besar-besar sikit lah. 2 kilo, 3 hingga 3 kilo lah yang paling besar sebelah atas. Ikan empurau yang diternak di sini mempunyai rekod pertumbuhan seberat 6 hingga 8 kilogram. Namun mengikut permintaan pelanggan, ikan empurau hanya dibesarkan dalam anggaran saiz 1,5 ke 3 kilogram sahaja.
bagi memastikan kualiti dan rasa ikan empurau yang diternak hampir sama dengan ikan empurau liar, diet pemakanan juga perlu hampir serupa. Kami memberi ikan-ikan empurau yang diternak ni memakan baja ikan ataupun pellet untuk dia besar sampai saiz yang sesuai, lebih kurang 1,5 kilo ni. Bila sudah hampir saiz itu, sebelum dipasarkan, kita akan recondition ikan dengan suplemen-suplemen. Selain daripada memberi pellet to the fish, kita juga bagi buah engkabang ni lah, sejenis buah liar sungai, buah endemik ya di Kepulauan Borneo lah, untuk kita dapatkan signature taste ikan empurau tu, supaya isi dia berlemak, manis dan harum lah bila dimakan. Ikan empurau sudah mula menjadi ikan premium sebagai santapan buat penggemar ikan terutamanya dari luar negara. Dinobatkan sebagai menu ikan eksotik, harganya yang mahal menghadkan pembeli kepada mereka yang benar-benar mampu melabur demi menikmati hidangan kayangan ini. Rata-rata penggemar masakan ikan empurau ini adalah masyarakat kaum Cina dari seluruh Asia Tenggara. Pembungkusan ikan empurau yang segar dilakukan dengan cermat agar keadaan ikan sentiasa segar sebelum dihantar kepada pelanggan. Permintaan yang lebih besar sememangnya di pasaran ekspor lah, seperti ke negara-negara seperti China, Singapura, Hong Kong. Masalah yang kita hadapi sekarang untuk memenuhi permintaan pasaran ekspor ikan empurau ni adalah bilangan lah, jumlah ataupun volume yang kita hasilkan. Memang belum cukup lah untuk memenuhi pasaran ekspor. Tagang berasal daripada bahasa suku kaum Iban yang bermaksud pengawalan dan pemeliharaan. Sistem tagang mula diperkenalkan di Sarawak pada tahun 2005. Sistem ini diperkenalkan bagi memastikan sumber perikanan dalam perairan Sarawak dapat dipelihara sekaligus mengukuhkan jaminan makanan. Ikan dilarang untuk ditangkap atau dipancing sebarangan sehingga ia mencapai saiz yang sesuai menerusi pembahagian 3 kod warna, indikasi kepada kawasan larangan sehingga kawasan tuaian iaitu merah, kuning dan hijau. Selain itu, sistem ini turut memberikan manfaat kepada komuniti setempat dari segi pendapatan secara langsung dan tidak langsung. Penjanaan pendapatan kepada komuniti sistem tagang adalah menerusi aktiviti ekopelancongan dan jualan hasil tangkapan ikan dalam sistem itu sendiri. Selain bagi memastikan sumber perikanan terutamanya ikan empurau terjamin di perairan Sarawak. Lalu kita lebih bertumpu kepada ikan empurau, semak, tengkadak, spesies yang biasa kita jumpa dekat perairan sungai di Skapit ini. Kita akan melepaskan dalam anggaran 2,000 ke 3,000 anak benih ikan air tawar. Untuk habitat ikan empurau ni, dia lebih sifat lebih bercabar lah. Selalu dia akan berenang melawan arah arus untuk mencari tempat bagi pembiakan. So lepas pembiakan itu, lepas musim bertelur tu dan mengawan, dia akan berenang balik ke lubuk asal untuk mencari makan. Penduduk tempat dan juga jabatan akan memantau untuk menuai hasil ikan di zon hijau. So selalunya mereka hanya akan menuai hasil itu sekali setahun. Buat masa ini kita ada sebanyak 18 lokasi di bahagian Kapit yang telah kita jadikan tempat untuk pelaksanaan sistem tagang di sini. Ikan empurau mempunyai keenakan yang tersendiri kerana ia memakan tumbuhan semula jadi yang tumbuh meliar di tebing sungai dan gugur di permukaan sungai yang hanya ada di bumi Sarawak ini.
Bagi penduduk di kawasan perairan di Sungai Baleh pula, menikmati hidangan ikan empurau umpama bulan jatuh ke riba, memandangkan tahap kesukaran dan kepayahan untuk mendapatkan hasil tangkapan. Masak ikan empurau tu jangan campur dengan rempah-rempah lain dia, nanti dia punya rasa hilang. Masuk dalam buluh pun boleh, kita bakar apa, dia atas api pun boleh, atau kita bungkus pakai daun pun boleh. Kita masak sup lah, steam, macam itulah masak dia. Dia punya sisik itu macam keropok tu, boleh makan. Kalau kita masak dia pakai tepung pun boleh. Dia punya rasa tu memang lemak dia punya tu. Ada rasa juga macam manis lah, dia punya isi tu manis. Tiada tandingan dari ikan lain pun, tidak sama dengan dia. Permintaan dan hasil jualannya yang tinggi, ikan empurau menjadi spesies buruan utama bagi penternak dan nelayan sungai. Kualiti dan keenakan rasa ikan empurau meletakkan ia sebagai antara ikan air tawar termahal di Malaysia. Popular diperkatakan kerana harga ikan empurau yang begitu tinggi nilainya dan berpotensi menjadi sumber pendapatan lumayan kepada sesiapa yang terjebak dengan emas Borneo, ikan eksklusif dari bumi Kenyalang. Ketebalan cengkerang ni kita ikut standard lah. Dia tak tebal sangat, dia tak nipis sangat. Ada kualiti tahan lasak lah, 3 lapis lah. So memang tahan, memang selamat. Jadi ada kawan-kawan kata dia boleh buat. Jadi saya jumpa dengan dia, saya terangkan macam mana nak buat. Saya tunjukkan gambar, saya nak macam ini. Tapi alhamdulillah lah, dia buat kali pertama terus menjadi. Dispatch Rider British World War II, sebiji. Kepakaran membaiki dan mengecat semula atau restorasi sesebuah helmet adalah perkara yang jarang didengari. Namun, ia menjadi punca rezeki buat pemuda kelahiran ibu kota Kuala Lumpur ini. Kalau ada sesiapa di luar sana punya helmet tapi dalam keadaan yang dah rosak, tali dah putus, padding dalam dah rosak, saya galakkan orang berjumpa dengan E-Joy, baik pulih balik menjadi helmet yang seperti baru. Dia mempunyai kepakaran untuk membuat itu. Muhammad Azizul Azmi yang mesra disapa E-Joy mula membaiki topi keledar klasik keluaran tahun 80-an ini sejak tahun 2017. Kepakaran yang diperolehi adalah hasil telahan pelajaran ketika dia mengambil jurusan teknologi pembuatan di sebuah institusi pengajian tinggi di Port Dickson, Negeri Sembilan. Sebelum berkecimpung di dalam dunia permotoran dan membaiki topi keledar, E-Joy pernah melakukan beberapa pekerjaan sebelum ini di sektor perindustrian dan jualan langsung. Namun kerana minat untuk mengusahakan perniagaan sendiri, dia nekat berhijrah ke sektor pembuatan yang dekat dengan jiwa dan minatnya. Dia ambil masa, saya belajar daripada pengalaman sikit demi sedikit. Tak semua yang saya terus dapat, tapi saya belajar sikit-sikit lah. So start 2017 yang betul-betul saya buat helmet ni. So dekat situlah saya belajar repair dulu. Kebanyakannya saya repair helmet yang era tahun 80-an, 90-an. Tapi semuanya helmet yang lama lah. Sebelum ini, topi keledar yang dihantar kepada E-Joy untuk direstorasi adalah dari pelanggan di sekitar Kuala Lumpur. Berikutan perkongsian di media sosial, terdapat juga pelanggan dari negeri lain yang menghantar helmet secara pos. Permintaan untuk restorasi pula adalah pelbagai. Selalu yang repair, first kali orang akan repair padding helmet tu lah. Dia punya span, dia punya kain. Yang selalu rosak pun bahagian tu lah. Kemudian part yang lain lah, getah, tali ataupun dia punya cat dia. Kalau helmet original tu, dia orang jarang nak repaint lah pasal cat tu original kan. Kalau dah teruk sangat baru kita buat yang colour lain.
Ahmad Fazil Tun yang selesa disapa Pak Din oleh Ijoy dan rakan-rakan merupakan rakan kongsi dalam perusahaan restorasi topi keledar. Dia menggalas tugas menyembur cat untuk Ijoy di samping mempunyai perniagaan sendiri menyembur kenderaan. Saya main buat cat kereta lah. Cat kereta. And then helmet ni ke partner dengan Ijoy lah. Asal dia kawan atau kawan. Dia tanya kawan tu, nak belajar nak buat cat ke macam dia nak cat sikit. Dari situlah kita sembang-sembang pun semua. So kita ajar dia sikit-sikit apa yang kita ada lah. Bukan yang kita pandai sangat pun. Lepas tu dia datang tempat saya belajar sikit-sikit. Jadi boleh jadi kawan macam tu lah. Dan lama-lama tu dia ajak sini dan kita terus buat lah. Jalan je lah terus kata apa yang kita boleh buat. Sebab kita jadi pun dekat PKP. Job pun tak berapa cantik dah masa tu. So kita mula buat benda ni. Mula buat sama-sama bilat sama-sama lah macam tu lah. Walaupun nampak mudah, tugas menyembur cat memerlukan pengamatan yang baik. Helmet pelanggan yang dikendali Pak Din kadangkala diterima dengan pelbagai cabaran. Setiap celah pada cengkerang harus diperhalusi berulang kali agar mendapat permukaan yang licin dan rata. Masa yang diambil pula bergantung kepada kondisi yang perlu diperbaiki. Sehari tu insyaAllah boleh bersiap. Tak ambil masa lama. Tapi dia bergantung kepada shell dia ni. Kalau shell dia ni ada problem. Sebab kadang tu benda lama ni, dia punya macam resin dah kering. Dia senang naik bubble. Tu akan jadi masalah lah. Tu ambil masa sikit lah. Kita nak undercoat, nak epoxy balik lama. Kalau macam shell cantik, sehari boleh siap dah. Tapi nak ambil sampai tahap polish tu, ambil 2 hari lah. So kita settlekan sehari. And then kita bake sehari dulu. Bagi dia kering elok-elok. Baru kita boleh gosok untuk polish. Berpandukan pengalaman bekerja sebagai tukang jahit seluar denim sebelum ini, ia memberi kelebihan kepada Ijoy untuk membuat kemasan dalaman topi keledar. Tidak kekok dan teliti, setiap bahagian yang perlu dijahit dilakukan dengan kemas mengikut spesifikasi asal. Masa yang diambil untuk menyiapkan sesebuah topi keledar adalah bergantung kepada jenis bahan yang ingin digunakan. Kemasan yang baik memerlukan masa untuk dihasilkan, namun tidak melebihi sebulan untuk menyiapkan sebuah topi keledar. Pilihan bahan pula sama ada asli ataupun baharu yang dibuat semula dan ia akan menjadi penentu kepada keseluruhan kos restorasi. Kos untuk repair helmet ni dia bergantung pada helmet lah. Kalau macam bahan-bahan saya ambil kebanyakannya dekat Malaysia lah. Kalau macam bel ni dia nak part yang macam original, so saya terpaksa ambil yang daripada luar, daripada US ataupun UK. Itu kena order daripada sana. Dan bergantung pada apa yang kita buat. Kalau full restore dalam 1 bulan macam tu, untuk siap sebiji helmet lah. Maknanya padding semualah, dia punya getah siap pasang lah, dengan finishing semua. Lebih kurang dalam sebulan juga. Kalau macam buat padding saja dalam 2 minggu macam tu. Kerja-kerja menjahit kemasan dalaman topi keledar ini biasanya dilakukan pada waktu malam hingga ke awal pagi. Ini kerana ia memerlukan fokus dan ketenangan untuk menghasilkan kemasan yang halus walaupun tidak terlihat ketika dipakai. Selain menjadi tukang yang melakukan restorasi, Ijoy juga merupakan pengumpul topi keledar klasik tahun 80 dan 90-an. Koleksi pribadinya mencecah hampir 30 buah topi keledar pelbagai jenis dan model yang diperolehi melalui atas talian dan kenalan. Setiap daripadanya adalah asli dan mempunyai kisah nostalgia tersendiri. Macam nak tahu satu helmet asli ataupun tidak? Selalu dia akan ada line merah ni lah. Line merah ni ataupun biru. Lepas tu dia punya corak fiber dia tu corak dia macam diamond lah, boleh tengok kat sini. Garis merah dan dia punya peletakan ialah kiri, kanan dan tengah. Kiri, kanan, tengah. Okay. Kalau macam ni helmet yang asli berapa harga dia lebih kurang? Ini kalau full original macam ni, stiker original semua. Ikut saiz juga. Kalau saiz macam ni lebih kurang 3,500 macam tu. 3,500. Daripada keseluruhan koleksi, topi keledar ini merupakan kesayangan Ijoy kerana restorasi yang dilakukan menjadikan statusnya kepada jarang dan terhad.
Yang ni condition convert, bukan full original. So dia daripada 3 biji helmet, so dia jadi satu. Sebab model yang ni Magnum LTD dia tak ada color ni, color kuning tak ada. So daripada model lain saya ambil, saya jadikan model Magnum LTD. Anggaran harga dia jadi gabungan daripada 3 buah helmet yang lain? Siap upah buat semua dalam 13 macam tu. Tak jual lah kot, saya nak buat balik pun rasanya susah dapat lah. Disebabkan populariti topi keledar klasik ini semakin meningkat naik pada masa kini, terdapat pemilik yang sanggup menjual dengan harga puluhan ribu. Ia mungkin kedengaran tidak masuk akal untuk sebuah topi keledar dijual dengan harga sedemikian, namun ia subjektif kepada para peminat dan pengumpul barangan klasik yang jarang. Bagi saya, kita tengok kita punya kemampuan lah. Kalau kita tak ada bajet untuk beli helmet macam ni, tak perlu pun. Sebab kita boleh pilih yang convert ataupun yang kopi. Kebanyakannya yang beli helmet berpuluh ni memang orang yang ada duit. So mungkin sebab dia orang nakkan kepuasan tu, memang dia orang akan beli juga. Muhammad Azizul Azmi yang selesa dipanggil Ijoy adalah seorang tukang yang berkarya dalam membaiki dan restorasi topi keledar klasik tahun 80-an. Restorasi yang dilakukan adalah secara menyeluruh, melibatkan cengkerang dan kemasan dalaman. Selain restorasi, Ijoy turut menghasilkan topi keledar buatan tangan dengan jenama sendiri, hasil dorongan rakan-rakan yang diinspirasikan daripada model klasik sekitar tahun 70-an. So brand ni kenapa Seven Stone, pasal kalau dalam bahasa Melayu dia batu tujuh. So saya tinggal kat Gombak batu tujuh. So idea yang orang yang bagi idea ni saya panggil Pak Chu lah. Dia yang bagi idea untuk buat brand ni lah. So dia salah seorang yang banyak bagi semangat lah untuk saya buat brand sendiri. Bermula dengan komponen utama iaitu cengkerang, setiap lapisan harus dilakukan dengan cermat bagi mendapatkan ketebalan yang tepat agar tidak terlalu nipis atau berat dan selesa untuk dipakai. Ketebalan cengkerang ni kita ikut standard lah. So maknanya dia tak tebal sangat, dia tak nipis sangat. So ada kualiti tahan lasak lah. So sebab kita buat 3 lapis lah, 3 layer. So memang tahan, memang selamat untuk digunakan. Selain keselesaan pemakai, keselamatan juga wajib dititik beratkan. Setiap lapisan harus dipastikan benar-benar kering sebelum ia dilapis dengan lapisan seterusnya. Ia bertujuan memberi keteguhan kepada keseluruhan cengkerang agar selamat digunakan ketika di jalan raya. Dia ciri keselamatan dia, insya-Allah selamatlah helmet ni. Sebab ada satu kes kawan dia pakai helmet yang buatan sendiri tu lah. Dia pakai accident, so cengkerang dia tak ada crack lah, semua bercala je. Accident tu teruk juga lah, tapi cengkerang tu selamat lah, tak pecah. InsyaAllah selamat lah untuk kita bawa atas jalan raya. Setiap cengkerang mengambil masa 1 hingga ke 2 hari untuk betul-betul kering dan keras di dalam bekas pengering atau oven pada suhu 40 darjah Celsius. Ia kemudian akan dikeluarkan daripada acuan untuk pemeriksaan dan kemasan luaran. Usai kemasan di bahagian luar cengkerang dan mendapat permukaan yang licin dan rata, ia akan dipersiapkan untuk proses mengecat. Bagi topi keledar keluaran Ijoy, warna dan corak yang akan disembur adalah pelbagai, mengikut kreativitinya tersendiri ataupun citarasa pelanggan. Bila benda kecil ni, mudah sikit lah, tapi rumit dia sebab permintaan customer tu. Kadang dia orang nak sampai nampak batik dia yang bel ni tu dia orang budak-budak sekarang ni nampak macam tu. Sebab kita ikutkan kita main cat, kita tak nak nampak benda yang bergelombang sikit tu, kita tak nak. Tapi bila main dengan helmet ni, dia orang nak benda tu nampak. So dia orang nak nampak season lah. Itu yang jadi dia orang kata mahal vintage benda tu lah. Berbeza pula bagi topi keledar klasik. Warna pilihan untuk direstorasi kembali adalah berpandukan kepada warna asal bagi mengekalkan keasliannya. Kemasan akhir kebiasaannya akan digilap bagi menampakkan kesan vintage dan klasik. Pilihan warna kalau main dengan Magnum memang standard yang ada keluar saja. Oranye, kuning, biru, putih, merun, macam tu.
Kalau ada sampel yang asal tu, memang itu yang kita bancuh. Biasa dia kalau datang yang original pun, ikutkan color dah faded dah. So kita tengok bawah getah ni. Biasa kalau kita tengoknya kan ada getah. Bawah getah tu insyaAllah ada lagi original. Kilang mungkin dari sana lah. So kita ambil ikut tu lah. Selain warna, topi keledar keluaran E-Joy juga bereksperimentasi dengan kesan khas. Ia bertujuan menimbulkan lagi kesan khas dari bahan carbon fiber agar hasilnya kelihatan timbul seperti 3 dimensi. Walaupun mencabar, tetapi hasilnya jelas memuaskan. Kalau yang ni memang ada susah dia. Sebab kita buat carbon, layer carbon, and then kita buat resin. Resin tu satu layer, kita kena kering sehari. Gosok. Kering, baru buat layer kedua. At least 3 layer, kita akan dapat straight. Sebab kita sapu, kita takkan dapat finishing macam ni, tak dapat lagi. Dia mesti ada, orang cakap, tak cantik lah permukaan tu cantik. Nanti kita kena sand balik apa semua, bagi cantik apa semua, baru kita dapat macam ni. Kalau tak nanti, permukaan tu memang tak cantik lah. Permukaan tu memang tak straight langsung. Selain kemasan luar, kemasan span di bahagian dalam topi keledar juga penting. Ia merupakan set yang akan melengkapkan keseluruhan topi keledar dan memberikan kepuasan kepada penggunanya, lebih-lebih lagi apabila menggunakan bahan yang asli. Dia mungkin sebab kepuasan. Sebab orang nak yang original. Sebab ada je kita buat yang convert tapi harga dia lebih kurang dalam 5 ke 10 ribu. Itu kondisi convert lah. Mana kita ambil daripada parts-parts semet lain kita buat. So harga dia bawah daripada 10 ribu lah. Tapi nak kata kepuasan tu orang nak yang betul-betul full original. Harga yang dikenakan bagi setiap projek restorasi adalah bergantung kepada proses dilakukan dan bahan yang digunakan. Ia sekaligus menaikkan lagi nilainya di pasaran dan menjadikannya buruan para pengumpul topi keledar klasik. So ni dia punya hasil. Salihuddin Haji Abu Samah yang mesra disapa Cik Din antara pelanggan yang telah menghantar koleksi topi keledarnya untuk direstorasi kepada E-Joy. Kali ini dia datang untuk mengambil topi keledar baharu yang ditempahnya mengikut spesifikasi dan cita rasa sendiri. Oh, agak selesa juga pakai. Okey ni, cantik ni. Betul-betul macam dispatch rider British lah, World War II. Sebiji. Terima kasih banyak. Terima kasih tuan lah. Terima kasih. Terima kasih Joy. Cantik lah. Cantik lah. Sahabat-sahabat, jom kita lepak kat kedai saya. Kena teh, Nescafe tarik. Saya belanja. Jom kita pergi. Cik Din antara orang lama yang tidak janggal untuk berkawan dengan orang muda seperti E-Joy dan rakan-rakannya. Kerana minat yang sama, batasan umur tidak menjadi persoalan untuk mereka bertukar pendapat. Topi keledar klasik bukan hanya sesuai digabungkan dengan motor lama. Kerana nilai keaslian dan jarang, ia kini turut digabungkan dengan motor model terbaru dan ternyata tidak nampak janggal. Mari kawan-kawan, saya tanya, saya nak dapatkan orang yang pandai buat apa yang cita rasa saya nak buat helmet tu. Jadi ada kawan-kawan kata dia boleh buat. Jadi saya jumpa dengan dia, saya terangkan macam mana nak buat. Saya buat cengkerang helmet, saya tunjukkan gambar, saya google di internet, saya nak macam ini. Rupa, bentuk, jahitan, material saya nak serupa macam ni. Jadi dia kata dia boleh buat. Jadi saya cubalah. Tapi alhamdulillah lah. Dia buat kali pertama terus menjadi. Saya memang cukup puas hati dengan hasil kerja tangan dia. Yang baharu disayangi dan yang lama diraikan. Tanpa mengira batas umur atau peredaran arus pemodenan, yang klasik tetap memberikan nostalgia tersendiri. Sebenarnya dia lebih pada kepuasan lah. Pasal kita pun ada koleksi itu. Dan sekarang ni bila zaman tu dah kembali balik macam nostalgia dulu. Sebenarnya saya pun dulu pun geng Rezek juga. Tapi sekarang ni naik balik. So benda tu macam nostalgia dan kita boleh blend in balik dengan yang sekarang kan. Kita ada motor, ada helmet.
Kembalinya nostalgia topi keledar klasik ini membuatkan ia menjadi buruan dan trend terkini pengguna motosikal. Ia sekaligus menjadikan usaha dan minat Ejoy dalam membaiki serta restorasi topi keledar klasik ini masih relevan dan diterima ramai. Yalah, 1-2 tahun kebelakangan ni, budak-budak muda sekarang ni dah minat balik kepada motor-motor lama, motor tahun 70-an, 80-an, motor-motor retro. Jadi nak gayakan balik motor yang diorang ada tu dengan helmet di era tu. Jadi ada yang helmet dah rosak, cat dah terkopek, macam-macam lah. Jadi Ejoy ni dia punya kepakaran untuk buat balik helmet tu menjadi seperti sedia kala, seperti asal. Saya doakan dia dan harapan semoga dia maju jaya, dan dia sekarang pun dalam proses untuk buat bengkel yang lebih besar, dan dia boleh hasilkan own brand untuk pasaran Malaysia mengikut spek-spek daripada government jugalah, macam mana spek yang sah untuk jalan raya, dan benda ni akan diterima pakai oleh semua golongan lapisan penunggang motosikal. Yang baharu atau klasik, minat itu subjektif. Nostalgia dibawa bersama peredaran zaman dan selagi diingati, ia akan diwarisi. Benda tu nostalgia dan minat. Orang kata hobi je. Dia orang tak kira berapa harga ke apa. Sebab minat, dia orang sanggup habiskan duit. InsyaAllah lah akan berterusan lah. Mungkin dia akan ada pelapis lah, generasi baru ni mungkin akan mewarisi barang-barang lama ni. Dia akan ada dia punya peminat dia. InsyaAllah lah mungkin 20 tahun lagi akan ada juga dia punya peminat dia. Bermula di industri namun kini bekerja sendiri. Daripada restorasi, Ejoy kini telah menghasilkan jenama sendiri. Topi keledar klasik yang dahulunya tidak dipandang, kini menjadi tarikan dan semakin mendapat perhatian. Semakin bergerak masa, semakin tinggi nilai estetikanya, hasil daripada sejarah dan kenangan yang dibawa.